Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial untuk soalan yang diberi tadi. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama, soalan A. Okay, ini soalan A. 3 2/5 tolak 1 1/5. Okay, sebelum tu kita kenal pasti dulu jenis nombor. 3 2/5. Okey, 3 ni adalah nombor bulat. Okey, dekat pecahan ada dua bahagian, atas dan bawah. Yang atas ni adalah pengangka. Dan yang bawah ni adalah penyebut. Okay, jadi mana-mana nombor pecahan dia sama sahaja. Kalau ada 3 2/5 tu namanya nombor bercampur. Bila ada nombor bercampur, ada nombor bulat, pengangka dan penyebut. Atas adalah pengangka dan bawah adalah penyebut. Okey, jadi soalan A, penyebutnya adalah sama, 2/5 dengan 1/5. Bawah nombornya dua-dua sama. Jadi kita tak perlu ubah. Kita hanya perlu tolak seperti biasa. Untuk bentuk lazim, kita boleh buat dua cara. Sama ada buat 3 bahagian, nombor bulat, pengangka, penyebut. Jadi kita masukkan satu persatu. Nombor bulat 3 2/5. Okay, tolakkan dengan 1 1/5. Okay, nombor penyebut tidak perlu diubah, kekal nombor 5. Okay, tidak perlu ubah, kekal 5. Okay, yang lain kita tolak seperti biasa. 2 tolak 1 1, 3 tolak 1 2. Jadi jawapannya 2 1/5. Okay, dah selesai soalan A. Okay, kita beralih pula ke soalan B. 4 tolak 1/5. Macam mana nak tolak 4 nombor bulat ditolakkan dengan nombor pecahan? Yang pertama sekali kita perlu tukar 4 kepada nombor pecahan. Macam mana nak tukar dia kepada nombor pecahan? Okey, 4 tolakkan dengan 1 jadi 3. Okey, kita tengok penyebut dekat bawah ni adalah 5. Jadi kita terus tulis 5/5. Okey, bila pecahan penyebut dan pengangka dan penyebut sama, jawapannya adalah 1. Apa-apa pengangka dan penyebut adalah sama, jawapannya adalah 1. 7/7 adalah 1. 12/12 adalah 1. Okey, jadi kita dah tukar 4 kepada nombor pecahan. Jadi kita tolak seperti biasa. Okay, seperti tadi saya cakap ada dua kaedah untuk buat bentuk lazim. Boleh pecahkan dia kepada 2 bahagian ataupun 3 bahagian. Tadi kita dah buat 3 bahagian. Jadi ini adalah cara buat kepada 2 bahagian. Kiri adalah nombor bulat, kanan adalah nombor pecahan. Kita tak asingkan dia ikut pengangka dan penyebut. Kita gunakan yang ini. 3 5/5 tolak 1/5. 1/5 ada nombor bulat tak? Okay, tak ada. Kita teruskan. 5/5 tolak 1/5. 4/5. 3 tolak sifar 3. Jadi jawapannya adalah 3/4/5. Okey, beralih ke soalan seterusnya, C.
6 1/5 tolak 3/5. Kita masih dengan penyebut yang sama. Jadi kita tidak perlu ubah penyebut, iaitu nombor yang di bawah. Bahagikan dia mengikut jadual. Bagi saya, kita asingkan dia mengikut 3 bahagian lebih mudah. Lebih mudah untuk kita kira satu persatu. Lebih mudah untuk kita lihat apa yang perlu ditolak. Sini nombor bulat. Pengangka penyebut. Enam 1/5 tolak 3/5. Seperti biasa, nombor penyebut tidak perlu diubah. Kita kekalkan dia 5. Okey, jadi seterusnya 1 tolak 3. Kita tak boleh tolak dia sebab nombor 1 lebih kecil daripada nombor 3. Jadi kita perlu pinjam sebelah. 6 tolak 1 5. Okay, tapi dalam pecahan, bila dipinjam, kita bukan tambah 1, bukan, tapi kita tambahkan dia dengan nombor penyebut. Okay, nombor penyebut kita adalah 5. Kita tambah dengan 5. 1 tambah 5 adalah 6. Jadi 6 tolak 3 adalah 3. 5 tolak 0, 5. Jadi jawapannya adalah 5 3/5. Selesai. Okey, beralih kepada soalan D. Enam 6/7 tolak 1/4. Okey, yang ni penyebut di bawah berbeza. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu cari sifir yang sama untuk samakan penyebut. Jadi kita terus darabkan dia dengan nombor yang possible. Okay. Jadi 7, macam mana kita nak samakan bawah dia? Yang paling mudah, kita silangkan dia. 4 darab dengan sebelah sini. 7 darab dengan kumpulan sebelah sini. Okey. 6 darab 4. 7 darab 4. 1 darab 7. 4 darab 7. 6 darab 4. 24. 7 darab 4. 28. Tolak 1 darab 7. 7. 4 darab 7, 28. Kalau dah macam ni, kita tak perlu buat bentuk lazim. Tolak sahaja seperti biasa. Sebab tak ada nombor bercampur. Tapi kalau nak buat pun, tak ada masalah. Boleh. Okay, buat 2 bahagian saja. Pengangka nombor atas dengan penyebut nombor bawah. Okey. 24/28 tolak 7/28. Nombor bawah, nombor penyebut tidak perlu ubah. 28. 24 tolak 7. Kalau tak boleh congak, kira satu persatu. 14 tolak 7, 7. 1 tolak 0, 1. Jadi jawapan 17/28. Okay, beralih kepada soalan seterusnya. Soalan E. 5 1/6 darab 1 1/3.
per 3. Jadi, ada tak nombor yang possible 3 ni jadi 6? Ada. Darab dengan 2. Jadi kita perlu darab atas dan bawah. Darab 2, darabkan dengan 2. Jadi nombor yang baru adalah 5 1/6 tolak 1 2/6. Okey. Seperti biasa, kita asingkan dia mengikut kategori dia. Pengangka nombor atas, penyebut nombor bawah. Asingkan mengikut kumpulan. 5 1/6 tolak 1 2/6. Okey. Nombor penyebut tak perlu ubah. Kekalkan, tak perlu tolak. 6. Jadi 1 tolak 2 boleh tolak ke? Tidak boleh. Tak boleh sebab 1 lebih kecil daripada 2. Apa yang kita perlu buat? Kita tambahkan dia dengan nombor penyebut. Okay, yang sebelah nombor bulat kita tolak 1 sebab kita pinjamkan dekat sebelah. 5 tolak 1, 4. 6 tambah 1, 7. 7 tolak 2, 5. 4 tolak 1, 3. Jawapannya 3 5/6. Selesai. Okay, kita ke soalan seterusnya. Soalan F. Okay, dalam F ni ada 2 operasi tolak. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan satu persatu dulu. Okay. Tengok bahagian yang pertama. Operasi tolak yang pertama adalah melibatkan 9 3/5 tolak 4. Okey. 9 3/5 tolakkan dengan 4. Nombor bulat, nombor pecahan. 9 3/5 tolakkan dengan 4. Okay, kalau macam ni kita boleh tolak dia terus. Sebab 3/5 tolak dengan sifar sama 3/5. 9 tolak dengan 4 adalah 5. Okay, sekarang selesai operasi yang pertama. 5 3/5. Tapi ada lagi satu operasi yang kita perlu selesaikan, iaitu tolak lagi dengan 1/2. Okay, jadi kita perlu tolak dia dengan 1/2. Kita tengok dulu. Penyebut dia sama ke tak? Okay, tak sama. Jadi kita perlu samakan dulu penyebut. Macam mana caranya? Kita darabkan ataupun kita tengok sifir apa yang possible untuk penyebut dia sama. Yang paling senang kita silangkan dia terus. Sebelah kiri darab dengan 2. Yang sebelah kanan kita darabkan dengan 5. Jadi nombor baru adalah 5 6/10 tolak 5/10. Okay, nak buat 2 bahagian ataupun 3 bahagian, itu terpulang. Mana-mana yang awak rasa mudah, mana yang awak rasa awak suka buat cara tu, awak boleh gunakan. Okay. Tadi saya tunjuk cara yang menggunakan 3 bahagian. Okay, yang ni saya tunjuk cara menggunakan 2 bahagian, bulat dan pecahan je. Tadi ada 3, bulat, pengangka dan penyebut. Yang ni kita buat dia bulat dan pecahan.
Tapi bila buat dua macam ni, akan nampak lebih serabut sikit. Nombor bulat di pecahan 6/10 tolak dengan 5/10. Dia nampak tak kemas, nampak serabut sikit. 6/10 tolak 5/10 adalah 1/10. 5 tolak sifar 5. Jadi jawapannya adalah 5 1/10. Selesai.